Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, jumpa juga tempat yang sesuai untuk saya bercerita. Selamat malam kepada para pendengar atau mungkin juga kepada mereka yang tidak kita lihat. Malam ini, saya akan membawa anda ke sebuah kisah yang penuh misteri. Sebuah kisah tentang sebuah banglo usang yang telah lama ditinggalkan. Namun, benarkah ia benar-benar kosong? Atau masih ada sesuatu yang menghuni di dalamnya, menunggu mereka yang berani melangkah masuk? Sebelum kita bermula, saya ingin mengingatkan, jika anda mendengar bisikan halus di telinga anda atau merasakan hembusan dingin di belakang leher, jangan berpaling, kerana mungkin anda tidak bersendirian. Kini bersedialah, kerana cerita ini bukan sekadar cerita tetapi sebuah pengalaman yang akan menghantui fikiran anda. Selamat mendengar dan semoga anda tidak mengalami apa yang akan saya ceritakan malam ini. Saudara dan saudari sekalian, dalam kehidupan ini kita bukan sahaja hidup di dunia yang nyata, tetapi juga dikelilingi oleh alam yang tidak dapat kita lihat. Ada perkara yang kita fahami dan ada juga yang berada di luar jangkauan akal manusia. Namun kita percaya bahawa dengan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, tiada satu pun makhluk yang dapat mengganggu kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menundukkan hati, merendahkan diri dan memohon perlindungan daripada segala gangguan, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Marilah kita berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon perlindungan dan keberkatan darinya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Banglo berhantu di Bukit Sunyi. Di atas sebuah bukit yang sunyi, berdiri sebuah banglo lama yang sudah lama ditinggalkan. Dan jendela-jendelanya pecah, seperti mata yang menatap tanpa jiwa. Penduduk kampung di kaki bukit sering bercerita tentang suara-suara aneh yang kedengaran dari banglo itu pada waktu malam. Bisikan, tanggisan regendan, kadang-kadang ketukan pintu yang tidak tahu dari mana datangnya. Suatu malam, sekumpulan 5 sahabat, Amin, Farah, Johan, Lisa dan Zaki, memutuskan untuk menguji keberanian mereka dengan masuk ke dalam banglo tersebut. Mereka sering mendengar kisah seram mengenai tempat itu, tetapi tidak pernah mempercayainya. Dengan membawa lampu suluh dan kamera telefon, mereka menaiki bukit dan tiba di hadapan banglo yang kelihatan lebih menyeramkan dalam kegelapan malam. Wih, serius ke kita nak masuk ni? Seram aku, meremang bulu roma aku ni. Johan membalas kata-kata Farah tadi sambil menolak pintu yang sudah hampir reput. Kita cuma nak tengok saja. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh cerita balik pada orang kampung yang semua itu hanya mitos. Pintu itu terbuka dengan bunyi berkeriut yang panjang. Seolah-olah menyambut mereka masuk. Di dalam, suasana terasa lebih dingin daripada luar. Debu memenuhi udara dan bau lembab menusuk hidung. Mereka menyalakan lampu suluh dan mula
meneroka ruang tamu yang dipenuhi perabot lama dan gambar-gambar usang di dinding. Tiba-tiba, terdengar bunyi tapak kaki dari tingkat atas. Semua terdiam. Siapa tu? Zaki bersuara cuba meyakinkan dirinya bahawa itu cuma ilusi. Mereka berpandangan sesama sendiri, menahan nafas. Kemudian bunyi itu berulang, kali ini lebih dekat. Dengan perasaan bercampur baur antara takut dan ingin tahu, mereka menaiki tangga satu persatu. Langkah mereka perlahan dan setiap anak tangga berbunyi nyaring di bawah tapak kaki mereka. Sampai di tingkat atas, mereka menemui sebuah bilik dengan pintu yang separuh terbuka. Johan yang berada di hadapan menolak pintu itu sepenuhnya. Di dalamnya terdapat sebuah katil lama dan sebuah cermin besar yang sudah berdebu. Lisa tiba-tiba menarik tangan Amin. Amin menggerutkan dahi. Lisa menunjuk ke arah cermin. Semua mata kini tertumpu pada pantulan di dalamnya. Pada mulanya, mereka hanya melihat bayangan sendiri. Tetapi perlahan-lahan muncul satu lagi bayang di belakang mereka. Sosok seorang wanita berbaju putih. Farah menjerit. Johan segera menarik tangan Lisa, tetapi pintu bilik tiba-tiba tertutup sendiri dengan kuat. Mereka panik, cuba membuka pintu tetapi tidak berjaya. Cahaya lampu suluh mereka mula berkelip-kelip dan suara bisikan mula kedengaran di sekeliling mereka. Pergi dari sini. Tiba-tiba cermin itu retak dan pecah berkecai. Dalam pantulan serpihan kaca yang berselerak, mereka melihat wanita itu kini berdiri di hadapan mereka. Wajahnya yang mengerikan penuh luka dan matanya kosong tanpa cahaya. Mereka menjerit dan menolak pintu dengan sekuat tenaga. Kali ini pintu terbuka dengan sendirinya. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari menuruni tangga, keluar dari banglo dan terus ke kampung tanpa henti. Sesampainya di kampung, mereka menceritakan apa yang berlaku kepada penduduk kampung. Seorang lelaki tua, Pak Husin, hanya menggeleng kepala. Itulah, kamu tak patut masuk ke rumah tu. Rumah tu pernah jadi tempat seorang wanita dibuang dari tingkat atas dengan suaminya sendiri. Rohnya masih merayau di sana, mencari keadilan yang tak pernah dia dapat. Sejak malam itu, mereka tidak lagi berani mendekati banglo itu. Dan bagi sesiapa yang mendaki Bukit Sunyi itu, selepas tengah malam, mereka mungkin masih dapat mendengar bisikan sayu. Seorang wanita yang tidak pernah menemui kedamaian dalam hidupnya. Kisah kedua, Misteri Banglo Warisan. Di sebuah pekan kecil, terdapat sebuah banglo lama yang diwarisi turun-temurun oleh keluarga Datuk Malik. Banglo itu tersergam indah suatu ketika dahulu, tetapi kini usang, dengan lumut hijau menutupi dindingnya. Setelah bertahun-tahun kosong, anak Datuk Malik, iaitu Rahman, memutuskan untuk berpindah ke sana bersama isterinya, Aida, dan anak perempuan mereka, Sofia. Pada malam pertama mereka di banglo itu, segala-galanya kelihatan biasa. Mereka mengemas barang-barang, membersihkan ruang tamu dan makan malam bersama. Tetapi sewaktu mereka hendak tidur, Sofia yang berusia 6 tahun tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatkan Aida meremang bulu roma. Mama, ada kakak tengah tengok kita. Aida berpaling ke arah tingkap yang ditunjukkan Sofia. Namun, dia tidak melihat sesiapa di luar. Kakak mana sayang? Tanya Aida sambil tersenyum, cuba menghilangkan kegelisahan. Kakak rambut panjang, pakai baju putih. Dia ada kat taman tadi. Rahman yang mendengar perbualan itu hanya menggeleng kepala. Budak-budak memang suka berimajinasi, katanya, tetapi dalam hatinya, dia sendiri mula rasa tidak sedap hati. Malam itu selepas semua masuk tidur,
Rahman tersedar apabila mendengar bunyi sesuatu bergerak di luar biliknya. Seperti bunyi perabot diseret perlahan-lahan di tingkat bawah. Dengan berhati-hati, dia keluar dari bilik dan mengintai ke bawah. Ruang tamu gelap, tetapi jelas kedengaran bunyi itu datang dari sana. Siapa di bawah? Rahman bersuara tetapi tiada jawapan. Dia turun ke ruang tamu dengan perlahan. Lampu koridor berkelip-kelip, menambahkan suasana seram. Namun sebaik sahaja dia menyalakan lampu ruang tamu, semuanya kelihatan seperti biasa. Tidak ada apa-apa yang berubah. Rahman menghela nafas lega, menganggap itu hanya perasaannya. Namun sewaktu dia berpusing untuk kembali ke bilik, jantungnya hampir berhenti. Cermin besar di ruang tamu yang tadi bersih kini dipenuhi dengan cap jari kecil, seolah-olah ada seseorang yang menyentuhnya dari dalam cermin. Keesokan harinya, Aida mendapati pintu bilik stor di tingkat atas yang sepatutnya terkunci telah terbuka. Di dalam bilik stor itu terdapat sebuah buaian kayu lama yang bergoyang perlahan. Peliknya, seolah-olah ada seseorang sedang duduk di atasnya. Ketika dia ingin menutup pintu, dia terdengar bisikan perlahan. Tolong saya. Aida menutup pintu itu dengan pantas dan berlari ke arah suaminya. Dia menceritakan apa yang berlaku dan mereka sepakat untuk bertanya kepada jiran lama yang mengenali sejarah banglo tersebut. Seorang wanita tua bernama Mak Timah akhirnya membuka rahsia yang disembunyikan bertahun-tahun. Dulu, keluarga Datuk Malik ada mengambil seorang anak angkat bernama Anis. Dia sangat rapat dengan keluarga itu, terutamanya dengan istri Datuk Malik. Tapi satu hari, Anis hilang tanpa jejak. Orang kampung kata dia lari, tapi ada yang percaya dia dibuang dan mayatnya tidak pernah ditemui. Rahman dan Aida tergamam. Adakah roh Anis masih berada di banglo itu? Malam itu, gangguan semakin teruk. Lampu-lampu berkelip-kelip. Bunyi perabot diseret semakin kuat dan terdengar esakan tangisan dari bilik stor. Rahman nekat membuka pintu bilik stor itu. Di dalam, mereka melihat bayangan seorang gadis berdiri di sudut bilik. Dengan rambut panjang menutupi wajahnya, suasana terasa semakin berat. Udara menjadi sejuk dan tiba-tiba gadis itu mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba angin kuat menerpa dan pintu bilik tertutup dengan sendiri. Buaian di dalam bilik itu bergerak laju, seolah-olah ada sesuatu yang marah. Aida menjerit, Sofia menangis ketakutan, dan Rahman menarik tangan istrinya untuk lari keluar dari banglo itu. Keesokan harinya, mereka meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali. Banglo tersebut kini dibiarkan kosong sekali lagi, menunggu mangsa seterusnya yang berani mendiami tempat itu. Orang kampung masih mendengar bisikan di waktu malam dan melihat kelibat seorang gadis yang berjalan di halaman rumah, seolah-olah sedang mencari seseorang yang boleh membantunya mendapatkan keadilan. Untuk episod kali ini dah berakhir. Macam mana, boleh layan tak? Silakan komen untuk penambahbaikan. Hiraukan penampakan di belakang saya. Dia mungkin tak sabar nak halau saya.
Dua kisah seram tentang banglo usang ini mengingatkan kita bahawa tidak semua tempat yang ditinggalkan itu benar-benar kosong. Ada kisah silam yang terpendam, ada roh yang mungkin masih terperangkap, menunggu keadilan atau mencari seseorang untuk mendengar rintihan mereka. Banglo yang kelihatan usang dan tidak berpenghuni seringkali menyimpan rahsia yang tidak dapat dijelaskan oleh logik manusia. Bagi yang berani mencabar ketakutan dan melangkah masuk, ingatlah, mungkin ada mata yang memerhati dalam kegelapan dan suara yang berbisik dari sudut yang tidak dapat kita lihat. Adakah kisah ini sekadar cerita? Atau mungkin di satu sudut dunia ini ada banglo lain yang menanti untuk mendedahkan misterinya kepada mereka yang cukup berani atau cukup malang? Pergi dari sini. Nampaknya dah cukup masa dia dah start halau cerdah. Sebelum jadi apa-apa, jom gerak dulu. Jika anda menyukai cerita ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Sokongan anda amat saya hargai. Semoga kita dijauhkan dari segala perkara-perkara yang tidak diingini. Semoga kita berjumpa lagi di next story. Assalamualaikum.